Selamat datang ke channel Cikgu Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bab 4 Matematik tingkatan 1 di mana kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik yang kedua 4.2 kadar. Jadi mari kita lihat konsep asasnya. Jadi di sini kadar itu sebenarnya adalah sejenis nisbah khas yang membandingkan dua kuantiti yang berbeza jenis. Contohnya kuantiti yang boleh terlibat itu seperti jisim dan harga dan semestinya akan melibatkan unit yang berbeza. Contohnya jisim itu adalah dalam kilogram, gram dan sebagainya. Manakala untuk harga itu kalau untuk Malaysia ni memang kita gunakan ringgit Malaysia. Jadi di sini dia memang melibatkan unit yang berbeza sebab kuantitinya memang berbeza. Jadi di sini walaupun berbeza kuantiti itu tetapi mereka tu sebenarnya adalah saling berkaitan. Maksudnya dia ada hubungan antara satu sama lain. Jadi kita lihat contoh di sini 500 gram beras tu berharga RM3 Malaysia. Jadi untuk kadar di sini kita ada sedikit perbezaan daripada nisbah tu iaitu kita akan mulakan tulis dengan perkataan kadar dahulu. Lepas tu kita akan tuliskan ringgit per 500 gram. Jadi kita boleh tulis seperti ini atau kita boleh tuliskan dalam bentuk pecahan iaitu kita akan tuliskan RM3 di atas tu. Lepas tu kita akan tuliskan per dan kita akan tuliskan jisimnya iaitu 500 gram. Jadi macam itulah. Dan kuantiti yang terlibat di sini adalah kita terlibatkan harga dan jisim iaitu dua kuantiti yang berbeza. Jadi itulah sedikit perbezaan antara nisbah. Untuk nisbah tu biasanya kita akan tuliskan nisbah lepas tu satu nilai tu kepada. Untuk kadar pula kita akan gunakan perkataan kadar, lepas tu kepada tu kita akan gantikan kepada perkataan per. Jadi itulah perbezaan sedikit untuk kadar ini. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi untuk bahagian ni sebenarnya kita hanya lihat ada dua jenis soalan yang melibatkan kadar. Jadi sangat penting untuk kita kaji contoh soalan di dalam buku teks supaya kita tahu corak macam mana soalan tu boleh ditanya. Jadi corak soalan yang pertama itu adalah kita perlu menyatakan kadar dan juga kuantiti untuk suatu situasi yang diberi. Jadi dia hampir serupa dengan contoh yang saya bincangkan tadi lah. Lepas tu untuk soalan jenis yang kedua tu adalah melibatkan penukaran unit ukuran kadar. Jadi kalau untuk kadar tu kita sudah tahu dia akan melibatkan dua kuantiti yang berbeza iaitu akan ada dua unit yang berbeza. Jadi untuk kadar tu kita boleh tukar unit tu. Contohnya kilogram tu kepada gram, masa itu daripada minit ke saat atau saat kepada jam dan sebagainya. Jadi mari kita lihat contoh soalannya. Jadi contoh yang pertama itu adalah nyatakan kadar dan juga dua kuantiti termasuk unit bagi ukuran yang terlibat dalam setiap situasi yang berikut. Jadi Ali membeli 3 kg ikan dengan harga RM12. Jadi biasanya kita akan tuliskan kadar, lepas tu kita akan tuliskan harganya dahulu iaitu RM12 per 3 kg. Jadi inilah caranya, salah satu caranya kalau kita nak tuliskannya dalam bentuk perkataan atau kita boleh tuliskannya dalam bentuk pecahan iaitu RM12 per 3 kg. Jadi dua-dua jawapan ni pun boleh terpulang kepada anda nak tuliskan mana satu. Selepas tu untuk kuantitinya dia serupa dengan tadi iaitu kita perlu kesan apakah kuantiti yang terlibat. Jadi memang sangat mudah lah iaitu kita nampak ni ada RM iaitu kita ada harga dan juga jisim. Dan untuk video pertama saya gunakan berat. Sebenarnya kita perlu gunakan jisim kerana berat tu boleh diganggu atau dipengaruhi oleh graviti. Jadi sepatutnya kita gunakan jisim lah. Jadi itu yang jawapannya untuk soalan A. Jadi untuk soalan B pula, sebuah lori telah bergerak 250 km selepas 4 jam. Jadi nak tuliskan dia punya kadar, kita akan tuliskan kadar. Lepas tu gunakan jaraknya 250 per 4 jam. Selepas tu kalau kita nak tuliskan jenis kedua tu iaitu dalam bentuk pecahan tu kita boleh tuliskan 250 km per 4 jam. Jadi di sini kuantiti yang terlibat tu kita ada jarak dan masa. Macam tu lah. Dan unit untuk dua-dua soalan ni adalah harganya menggunakan RM. Manakala jisim di sini gunakan kg. Dan untuk soalan B pula untuk jarak tu digunakan km. Dan untuk masanya gunakan jam. Jadi inilah dua contoh untuk jenis soalan yang pertama. Mari kita lihat jenis soalan yang kedua.
Jadi untuk jenis soalan yang kedua tu adalah kita melibatkan tukar setiap kadar yang berikut kepada unit yang dinyatakan. Jadi di sini sebelum saya terangkan contoh tu, saya nak bagi tahu anda idea secara umumnya macam mana kita selesaikan soalan ni. Jadi kita perlu tahu unit besar dan unit kecil tu. Jadi daripada unit besar kepada unit kecil, kita perlu tahu di sini kalau kita nak tukar antara satu sama lain tu, daripada besar ke kecil tu kita akan gunakan darab. Darab berapa tu bergantung kepada kuantitinya. Sebab kuantiti yang berbeza tu atau unit yang berbeza tu melibatkan pendaraban dengan nombor yang berbeza. Jadi unit besar ke unit kecil kita gunakan darab. Kalau unit kecil ke besar tu kita akan gunakan bahagi. Jadi hanya dua hubungan di sini aja, darab atau bahagi. Jadi mari kita lihat soalan A. Jadi sebelum kita mulakan apa-apa, kita mesti kena semak dahulu unitnya. Kita perlu lihat unit tu dari mana ke mana. Jadi di sini kita lihat yang atas tu daripada km kepada meter. Jadi kita tahu ni adalah daripada besar ke kecil. Jadi besar ke kecil tu kita akan gunakan darab. Dan darab dengan berapa? Kita perlu tahu 1 km tu adalah 1000 meter. Jadi kita akan darabkan dengan 1000. Selepas tu kita semak pula unit yang di bawah tu adalah daripada jam ke saat. Jadi sekali lagi jam ke saat tu pun sama juga adalah daripada besar ke kecil. Dan jam kepada saat tu sebenarnya tengah-tengahnya ada lagi satu unit yang lain iaitu minit. Jadi 1 jam tu adalah 60 minit dan 1 minit tu adalah 60 saat. Itulah kenapa dia kena darabkan dengan 60 sebanyak 2 kali. Jadi mari kita selesaikan soalan ni. Jadi seperti biasa, disebabkan asalnya memang dalam bentuk pecahan, jadi kita perlu lukiskan per dahulu iaitu garisan di tengah-tengahnya. Selepas tu kita hanya perlu tuliskan kita punya nombor iaitu 18 darab dengan 1000. Jadi tukar jadi meter sudah. Lepas tu yang bawah pula adalah 1 darab dengan 60 darab dengan 60. Jadi saat. Jadi di sini kita sudah berjaya untuk menukarkan unitnya daripada unit besar kepada unit kecil dengan menggunakan pendaraban. Jadi selepas tu kita hanya perlu pemudahkan. Jadi kalau kita dapat gunakan kalkulator, sebenarnya langkah ini kita sudah boleh gunakan kalkulator. Kalau tidak dapat gunakan kalkulator, saya akan tunjukkan langkah kerjanya, iaitu kita perlu sekadar pemudahkan. Jadi sekali lagi kita akan lukiskan garisan per dahulu, iaitu yang tengah-tengah ini. Selepas tu 18 darab 1000 dia akan menjadi 18,000. Jadi di belakangnya tambah 3 sifar saja meter. Lepas tu yang bawah tu 60 darab 60 tu jadi 3600 saat. Selepas tu yang ada sifar tu kalau kita nak bahagi tu kita hanya sekadar potongkan saja. Jadi sifar tu 2 sifar potong. Selepas tu 180 bagi 36 sebenarnya kita boleh gunakan kalkulator untuk bantu kita untuk memudahkan. Kita dapat ni adalah 5. Jadi 180 bagi 36 adalah 5. Jadi kita punya jawapan tu akhirnya adalah 5 meter per saat. Jadi kita boleh tuliskan seperti ini atau dalam bentuk 5 meter per saat. Atau kita nak tuliskan dalam bentuk yang kuasa negatif yang anda belum belajar pun boleh, iaitu 5 meter S kuasa negatif 1. Yang anda belum belajar lah, anda akan belajar ni semasa tingkatan 3 nanti. Jadi begitulah jawapan untuk soalan A. Jadi mari kita lihat pula soalan B. Jadi kita semak dahulu unitnya daripada gram kepada kilogram. Jadi di sini adalah unit kecil kepada unit besar. Jadi kecil ke besar tu seperti apa yang saya terangkan tadi. Kalau kecil ke besar kita akan gunakan bahagi. Jadi gram nak jadi kilogram tu kena bahagikan dengan 1000. Dan untuk cm kepada m pun sama juga adalah kecil kepada besar dan kita perlu bahagi dengan 100. Dan perhatikan di sini disebabkan ia adalah kuasa 3, maka di sini perlu kuasa 3 kan. Jadi mari kita selesaikan soalan ni. Jadi seperti biasa kita mesti kena lukiskan garisan per-nya dahulu. Selepas tu kita hanya tuliskan 5 gram bahagi dengan 1000 dan 2 cm itu bahagi dengan 100. Dan 100 tu perlu dikuasa 3 kan. Jadi sama ada anda nak gunakan kuasa 3 atau anda boleh tuliskannya berulang kali seperti ini. Dan atas tu sudah jadi kilogram dan bawah tu sudah jadi meter cube. Jadi selepas bahagian ni sebenarnya anda boleh gunakan kalkulator untuk bantu anda kirakan.
Jadi kalau ada yang tidak mau gunakan kalkulator, anda sebenarnya boleh tukarkan bahagi ni kepada pecahan. Tapi saya tak mahu rumitkan keadaan lah. Jadi saya nasihatkan anda sampai peringkat ni gunakan kalkulator, bantu saja dan anda akan dapat jawapannya 2500 kilogram per meter padu. Atau anda boleh tuliskan jawapan tu 2500 kilogram gunakan per itu PER per meter cube. Anda sebenarnya boleh juga gunakan kuasa negatif iaitu M kuasa negatif 3. Jadi semua jawapan ni pun betul atau boleh diterima. Jadi begitulah dua contoh yang pertama. Mari kita sambung kepada contoh yang ketiga. Jadi di sini kalau anda nak cuba, anda boleh pauskan video dahulu dan cuba sendiri sebelum merujuk penerangan daripada video ini. Jadi langkah saya memang sama saja, iaitu pertama sekali kita kena lihat unitnya daripada besar ke kecil. Jadi di sini anda perlu tahu besar ke kecil tu akan darab. Maka darab dengan berapa? Darab dengan 1000. 1 kilogram adalah 1000 gram. Selepas tu yang bawah tu pun adalah yang besar ke kecil, iaitu meter padu kepada cm padu. Jadi di sini anda perlu tahu 1 meter tu adalah 100 cm. Disebabkannya adalah kuasa 3, maka dia akan kuasa 3 juga. Jadi macam tu lah. Jadi di sini kita teruskan, selesaikan. Jadi pertama sekali kita kena lukiskan garisan pecahan tu. Selepas tu kita hanya perlu tekan 2000 darab dengan 1000. Jadi ini tutupkan kurungan menjadi gram. Lepas tu yang bawah tu pula 1 darab dengan 100. Disebabkan ini adalah padu atau kuasa 3, sebenarnya anda pun boleh letakkan kuasa 3 lah di sini. Atau anda boleh tuliskan berulang kali macam tu. Jadi menjadi cm padu. Selepas tu kalau anda tak mau susah, anda boleh tekan kalkulator terus lah. Jadi kalau bahagian ni kalau anda nak selesaikan secara manual pun boleh, sebab dia sebenarnya hanya tongkan sifarnya sajalah. Jadi agak senang saja. Jadi di sini atas tu terkumpul 2, lepas tu sifar tu darab, dia akan kumpulkan sifar tu menjadi 6 sifar. Dan bawah pula pun akan menjadi kumpulkan sifar tu 2 sifar, 4 sifar, 6 sifar, sama juga. Jadi di sini kalau kita potong-potongkan sifar tu, memangnya akan tinggal 2 bahagi 1 sahaja, iaitu 2 gram per sentimeter padu. Jadi seperti itu saja. Jadi agak senang lah untuk soalan C. Dan kita lihat untuk soalan D. Kita semak dulu unitnya, meter kepada km. Jadi meter kepada km kecil jadi besar. Jadi kita perlu bahagi. Dan bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 1000. Selepas tu yang bawah tu saat menjadi jam. Jadi sama juga. Saat tu nak jadi minit, bahagi dengan 60. 1 minit tu nak jadi jam, bahagi lagi 60. Jadi macam tu lah. Jadi kita tuliskan. Jadi untuk bahagi tu saya nasihatkan anda lebih senang kita gunakan kalkulator tekan lah. Buka kurungan 2 bahagi dengan 1000. Meter tu sudah menjadi kilometer. Dan 5 saat tu nak jadi jam, 5 bahagi dengan 60 bahagi dengan 60 menjadi jam. Jadi biasanya jam kita gunakan J sajalah. Lepas tu guna kalkulator tekan sajalah. Buka kurungan 2 bahagi 1000. Lepas tu tutup kurungan per, buka kurungan lagi 5 bahagi 60 bahagi 60 tutup kurungan. Jadi kita akan dapat ni adalah 1.44 km per jam. Jadi anda boleh gunakan perpuluhan atau gunakan pecahan. Anda boleh tekan di 36/25 km per jam. Jadi sebenarnya adalah sama saja. Jadi mana-mana satu pun boleh. Jadi begitu saja untuk video kali ini, iaitu menerangkan subtopik 4.2 kadar. Jadi dalam kadar ini ada 2 jenis soalan yang utama, iaitu pertama sekali adalah kita perlu pandai untuk tuliskan kadar untuk suatu situasi yang diberi. Selepas tu mengenal pasti kuantiti yang terlibat lah. Jadi biasanya dia akan melibatkan 2 kuantiti yang berbeza, maka unitnya juga akan berbeza. Selepas tu untuk jenis soalan yang kedua pula adalah untuk minta anda tukarkan unit bagi kadar tu. Jadi apabila unit tu daripada besar ke kecil, gunakan darab. Daripada kecil ke besar tu gunakan bahagi.
Jadi begitu saja bahagian ni. Jadi saya harap video ni dapat membantu semua untuk memahami 4.2 kada. Jadi kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong untuk belajar bersama Cikgu Chong. Itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.